Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini ataupun pada tahun akan datang. So, kita sambung pelajaran kita, tuition sejarah kita. Kali ini saya akan terangkan, kita akan sentuh satu tajuk juga popular kepada pembuat soalan SPM, selalu keluar dalam peperiksaan SPM, iaitu berkenaan dengan masyarakat Arab Jahiliyah. Anda semua dah belajar ni pada tingkatan 4. Ya? Tingkatan 4 dah belajar masyarakat Arab Jahiliyah. Ini cerita, kisah masyarakat Arab sebelum mereka menerima Islam, sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So jadi kita akan tinjau bagaimana keadaan masyarakat Arab ketika itu. Baik. Tengok slide pertama ni. Pertama ialah pengertian jahiliyah. Maksudnya ialah apa yang dimaksudkan dengan jahiliyah. Macam-macam lah. Okay. Kalau ikut sini, dalam buku teks anda, dia kata berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab yang disebut jahala, yang bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Maknanya lebih kurang macam binatang lah tu. Perangai dia. Walaupun manusia. Sebab jahil dan tidak mengetahui, tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi, ialah macam mana kegiatan. Kamu kena faham dalam istilahnya ni, ialah memang bukan macam perangai manusia lah. Perangai manusia ialah dia berbudi pekerti, ya, dan mempunyai ilmu pengetahuan, dan segala tindakan dia itu mestilah berdasarkan kepada orang suka ke orang tak suka misalnya. Ini tak ada jahala. Okey. Itu pengertian jahiliyah. Faham tu ya? Okay. Kita pergi ke slide seterusnya. Ini cerita bagaimana terbentuknya tamadun awal Islam. Baik. Kamu dah belajar perkara ni sebabnya sebelum munculnya tamadun Islam ni ialah telah lahir berbagai-bagai tamadun dunia yang lain. Tamadun Wang Hu, dah belajar kan? Tamadun Indus, tamadun Mesopotamia, dan tamadun Mesir. So, kali ini ialah kita akan belajar pula tentang tamadun yang wujud di tanah Arab. Okey, itu sebab muncul di sini. Keunikan kemunculan tamadun Islam berbanding dengan tamadun awal yang lain. Berbeza. Kalau dulu, kalau kita baca tentang tamadun Indus, dia berkisar di sekeliling sungai Indus di India. Kalau kita belajar tentang tamadun Cina, Wang Hu, dia dikeliling sungai Wang Hu di China. Tamadun Mesir, sungai Nile River, orang kata. Tapi berbeza dengan tamadun awal manusia ni, tamadun Islam ialah dia di tengah padang pasir. Okay, ini sebab disebut begini. Umumnya tamadun awal dunia terbentuk di lembah sungai.
Ialah memang terbentuk sebuah sungai. Saya sebut tadi dah. Seperti Sungai Tigris, Mesopotamia lah tu. Tigris dan Euphrates. Sungai Nil, tamadun Mesir. Sungai Indus, tamadun India. Dan Sungai Wangho, tamadun China. Biasanya sih begitulah dekat tepi sungai. Senang. Okey? Tapi berbeza sikit. Tamadun Islam lahir dan berkembang di tempat yang terpencil di kawasan padang pasir, iaitu di Hijaz. Beza tak? Okey. Tamadun Islam lahir dan berkembang di tempat yang terpencil. Maknanya tamadun Islam ini lahir di kalangan masyarakat jahiliah itulah. Sebelum muncul tamadun Islam, masyarakat di situ mengamalkan perbuatan jahiliah. Tak ada bertamadun, tak ada berbudi bahasa, tak ada mempunyai ilmu pengetahuan, perangai macam binatang, sebagainya. Jadi, pada ketika itu, masyarakat jahiliah itu di padang pasir, di kawasan padang pasir, di Mekah itulah. Ya, di Hijaz. Faham? Itu yang nak mula cerita ni. Jadi, yang kita akan cerita ni ialah tentang masyarakat jahiliah. Okey. Faham ya? Itu. Sekarang, kita nak berbincang tentang masyarakat jahiliah ni. Selepas manusia yang katakan bernama jahiliah ni berkembang, bertamadun, ya, ia berkembang di Mekah. Ia berkembang di Mekah. Tamadun. Yang dikatakan tamadun Islam. Jadi di sini disoal, kalau timbul soalan yang tamadun lain yang turut berkembang seiring dengan perkembangan tamadun Islam ialah tamadun Parsi dan Rom. Okey, maksudnya begini. Tadi saya dah kata dah. Sebelum munculnya tamadun Islam yang ada di Hijaz di Mekah ni ialah tamadun Wangho, tamadun Mesir, tamadun Mesopotamia, ya, Tigris dan Euphrates, dan tamadun India. Kemudian muncul tamadun Islam. Okey, itu di Hijaz. Di tempat lain pun muncul tamadun tu yang sama dengan tamadun Islam ni rupanya, iaitu tamadun Parsi dan tamadun Rom. Ni ya. Itu dia. Jadi sekarang ni belum kita bincangkan masyarakat jahiliah, tetapi kita bincangkan juga tamadun-tamadun yang wujud pada ketika itu. Ini cerita mula ni. Okey. Saya beri satu gambaran lagi. Ini dia. Muncul tamadun Rom dan tamadun Parsi. Di mana Rom? Ini dia untuk pengetahuan kamu. Ya, tamadun Rom di sini. Ini Italy sini. Dia seiring saja dengan tamadun di Mekah ni, Mekah ni. Ini Rom, tamadun, sama tamadun ni muncul. Di Mesir lepas dah. Ni Egypt ni lepas dah. So sekarang tamadun yang sama dengan tamadun Islam ni ialah di Rom dan di Mekah. Dan juga ialah di Iran. Mekah sini sama tamadun ni Hijaz ni, daerah ni. Dan sama juga dengan tamadun Iran. Okey. Itu menunjukkan kepada kamu bahawa 4 tamadun tu awal. Wangho, Indus, Mesir dan Mesopotamia. Itu awal. Lepas itu, lepas tamadun tu, muncul tamadun di Hijaz ni yang sama naik dengan tamadun di Rom dan tamadun di Persia. Di Parsi. Nama dia Parsi ni, Iran sekarang ni nama dia. Dulu Parsi. Jadi kalau kamu tak tahu, ialah nama Iran ni ialah dulu Parsi. Hebatlah negara tu. Apa namanya? Ya, negara tu, orang-orang tu, orang Iran semua ni. Okey? Ini dia. Sekarang baru kita akan pergi kepada fokus tadi tentang masyarakat jahiliah.
Bilakah wujud dan munculnya masyarakat jahiliah di semenanjung tanah Arab? Okey. Bilakah wujud dan munculnya masyarakat jahiliah di semenanjung tanah Arab? Baik, jawab dia. Tulis ni. Jangan tengok aja, tulis. Mereka hidup di semenanjung tanah Arab dalam jangka masa selepas runtuhnya empangan Maghrib di Sabah sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Maknanya, tak apalah empangan Maghrib tu ada dalam buku teks. Saya tanya itulah. Ni dia, jangka masa zaman jahiliah ni yang kita nak belajar sekarang ni ialah dari tahun 300 Masihi hingga 610 Masihi. Maknanya masyarakat di kawasan tanah Arab tu, ya, di kawasan tanah Arab tu, masyarakat jahiliah tu ialah selama 300 tahun. Dari tahun 300 Masihi, sekarang kita 2000 tau. 2020 lah. Daripada 300 Masihi hingga 610 Masihi. Lebih kurang 300 tahun. Itu dia jangka masa zaman jahiliah. 310 tahun. So kalau orang tanya, berapa tahun yang dikatakan zaman masyarakat jahiliah tu? 310 tahun. Bukan jangka masa yang pendek, panjang tu. 310 tahun. Yang dikatakan zaman jahiliah. Okey. Faham yang tu. Ini dia yang, itu rupa masyarakat yang kemudian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Selepas inilah, bukan sekarang ni kita bincangkan tu. Itu dia. Sekarang soalan dia, mengapa masyarakat di tanah Arab itu digelar sebagai masyarakat jahiliah? Mengapa masyarakat tadi yang hidup selama 300 yang berlega 310 tahun tu digelar sebagai masyarakat jahiliah? Sebab, ini jawapan dia. Kalau ditanya, mengapa mereka digelar masyarakat jahiliah? Sebab mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran para Nabi dan Rasul sebelumnya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Kan kamu dah belajar dah. Sebelum Nabi Muhammad ni banyak Nabi-Nabi dulu, Nabi Ibrahim sebagainya, Nabi Sulaiman, Yusuf, Isa sebagainya. Tapi mereka tak boleh terima. Arab ni dia tak boleh, dia degil. Dia tak ada boleh terima. Jadi mereka dengan ikut cara dia lah. Yang itu yang dikatakan masyarakat jahiliah. Itu dia. Dia tak mau dengar cakap orang. Dia ikut cara dia je. Kamu akan belajar lagi kan? Dah belajar dah tentang bagaimana susahnya Nabi Muhammad nak mengembangkan Islam dalam masyarakat jahiliah. Oh, susah. Itu rupa masyarakat dia. Kamu boleh bayangkan, bukan masyarakat kita yang ada peradaban, tak ada. Dia tak ada. Anak pun ditanamnya, anak perempuan ditanam hidup-hidup. Itu jenis manusia zaman tu. Itu yang digelar sebagai masyarakat jahiliah. Disamakan lebih kurang. Zaman jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan. Dark Ages in Europe lah. Kalau Eropah. Ada juga. Di Eropah bukan maknanya orang Arab je. Jahiliah ni. Zaman di Eropah ada juga. Zaman Eropah lagi lah. Kalau Dark Ages. Tapi tak adalah bunuh anak tu. Bunuh anak perempuan tanam hidup-hidup tu tak adalah. Yang buat perangai ni. Arab je. Zaman jahiliah. Okey. Zaman jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan. Mengapa dia kata gitu? Ni dia. Detail dia. Tulis. Masyarakat Arab jahiliah tidak menyembah Allah. Memanglah Nabi Muhammad. Dia orang menyembah Allah bila datang Nabi Muhammad. Mengembangkan agama Islam. Barulah mereka menyembah Tuhan, menyembah Allah. Belum tu menyembah patung. Itu satu. Mereka menyembah berhala dan mempercayai animisme. Batu lah, pokok lah, matahari lah, ikut suka dia je lah.
Dia menyembah berhala dan mempercayai animisme. Kehidupan masyarakat jahiliah kucak-kacir. Memanglah. Bila tidak ada peraturan, tak dengar cakap orang, ikut cara cakap sendiri, masyarakat kucak-kacir. Kelam kabut. Macam saya kata, kalau tak ada perlembagaan tadilah. Akhlak mereka adalah amat rendah. Bersifat kejam, angkuh, degil. Cukuplah. Dia cukup, perangai dia cukuplah. Cukup. Itu yang tadi dia boleh bunuh anak perempuan. Lepas lahir, tanam jadi hidup. Sebabnya dia kata ini menimbulkan masalah pada dia. Apa manusia macam tu pula? Kan? Itu yang dikatakan. Zaman jahiliyah dianggap sebagai zaman kegelapan dalam sejarah manusia. Okey. Faham. Ada dua golongan masyarakat jahiliyah. Dikategorikan sebagai dua golongan, iaitu masyarakat Badawi dan Hadari. Cukup black yang tu je. Masyarakat Badawi nama dia, masyarakat Hadari. Macam mana kata masyarakat Badawi, masyarakat Hadari itu detail lagi lah, tak payahlah. Okay. Ini dia ciri-ciri masyarakat jahiliyah. Lanjut lagi cerita dia. Tadi dah kita terangkan dah, tak ada berilmu lah, perangai buruk lah, kejam dan sebagainya. Ini detail lagi. Ciri-ciri masyarakat jahiliyah. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi, berzina, meminum arak, macam-macam lagi lah. Mencuri, merompak, tak ada menghormati orang lain. Semualah yang buruk tu, semua pulang pada dia lah. Itu masyarakat jahiliyah. Kedudukan wanita pula rendah. Dihina wanita dia. Dia tak ada macam kita menghormati. Tak ada. Kedudukan wanita dia rendah. Ni yang saya sebut banyak kali tadi. Menanam bayi perempuan hidup-hidup. Sejurus dilahirkan. Mana ada. Tak tahulah kok ada masyarakat lain dunia ni buat perangai macam ni. Tak tahulah. Kemudian, seorang laki-laki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan siapa yang disukainya. Dia tak ada kira tu. Binatang lah ni. Kalau macam perangai tu macam binatang lah. Aktiviti perdagangan dijalankan berasaskan riba dan penindasan. Ya. Apa kau suka ya? Tipu helah ni biasalah dalam masyarakat je. Itu sebab bila kita sebut, kalau kita jumpa orang tu teruk sangat perangai, dia kata kamu ni macam masyarakat macam jahiliah betul lah. Itu dia. Faham? Ini dia. Yang jadi macam tu sebab ini budaya dia lah ni, perangai dia, budaya dalam masyarakat tu. Pengiktirafan lelaki sempurna dalam masyarakat jahiliah. Kalau seseorang lelaki minum arak sehingga mabuk, menunjukkan mereka telah sempurna sebagai lelaki. Itu yang hebat tu. Lebih kurang serupa juga dengan setengah-setengah ada dalam masyarakat kita. Dia nak tunjuk hebat, dia naik motor laju-laju. Itu baru tunjuk hebat kat orang tu. Tengok aku bawa motor laju-laju. Itu yang banyak aksiden lah dan sebagainya tu. Sebab nak tunjuk macam tu lah. Sebab nak tunjuk benda lain tak boleh lah. Yang boleh dia naik motor laju. Lepas tu buat perangai tak senonoh tengah-tengah masyarakat. Nak ambil perhatian lah. Tapi di masyarakat jahiliah, dia kata, nak tunjukkan dia tu hebat tak hebat, dia minum arak hingga mabuk. Baru dia tunjuk, akulah hebat. Itu dia pengiktirafan lelaki sempurna dalam masyarakat jahiliah. Okey, tadi dikatakan kedudukan wanita rendah. Kedudukan wanita rendah. Dari segi mana? Mari kita tengok.
mengapa dikatakan kedudukan wanita dalam masyarakat jahiliah itu adalah amat rendah. Buktinya, wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa mereka. Tak dapat lah. Maknanya, wanita tu hina betul lah. Kalau macam kita, bila mak bapak kita meninggal, kita dapat mewarisan harta pusaka tu ada cara dia. Tapi lelaki banyak ni, perempuan banyak ni, ada. Dia tak ada. Terdapat di kalangan mereka yang menanam baik perempuan hidup-hidup. Sejurus lah tadi juga ya. Mereka beranggapan anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga. Itu pula. Nampak? Jadi, sebelum apa-apa, anak perempuan lahir, tanam hidup-hidup. Ya. Apa nama jenis manusia macam ni. Okey? Merompak merupakan kegiatan biasa dalam masyarakat jahiliah. Mengapa? Sebab merompak dikatakan sebagai kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam setiap kabilah. Perkara wajib lah. Kalau kamu tak merompak, tak pukul orang, maknanya kamu bukan lelaki lah, macam tu lah. Okey? Itu dia, itu amalan dia. Dan kesimpulannya, ada 4 amalan kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah. Ini agama pula. Sebelum datang agama Islam ni cerita ni. Sebelum datang agama Islam, ada 4 amalan agama masyarakat Arab Jahiliah. Iaitu agama Wathani, menyembah berhala lah. Itu sebab masa Nabi Muhammad kedatangan Islam itu, dia menghapuskan berhala-berhala tu banyak. Menyembah berhala. Animisme, ini tak kira. Pokok ke, jambatan ke, api ke, okey? Animisme, tu agama kepercayaan Arab Jahiliah. Agama Samawi pun ada, iaitu Kristian dan Yahudi ni. Kan Kristian tu awal daripada Islam lagi, ya? Dan Yahudi. Kemudian kepercayaan karut lah. Tengok nasib, sihir, mempercayai ruh orang mati, bagai-bagai lagi. Jadi senang dia cerita ni. Kesimpulannya, masyarakat jahiliah ni betul-betul macam binatang lah. Ya. Dia tak ada beragama, tak ada adat, tak ada budi pekerti, tak ada memikirkan orang lain. Tidak apa. Itu yang dikatakan masyarakat Arab jahiliah. Dan ketika inilah, masyarakat inilah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad apabila Islam nak disebarkan oleh Nabi Muhammad ke tanah Arab. Inilah rupa keadaan masyarakat dia yang dia akan dihadapi. Bagaimana Nabi Muhammad menentangnya dan berjaya mengembangkan Islam seluruh dunia sampai hari ini. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi. Dan saya akan bincangkan tajuk-tajuk yang akan datang. Okey?